Okey, saya Najla, rasanya ramai dah kenal, tiba-tiba ramai dah kenal. Okey, saya Najla, insyaAllah hari ini saya akan menjadi MC, merangkap uh, merangkap salah seorang team member lah yang juga akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan Telegram. Dan insyaAllah pada tajuk ini, hari ini kita ada tajuk Maximizing the Use of Telegram in ODL. Sebagaimana yang rakan-rakan pensyarah tuan-puan nampak dekat skrin ni, insyaAllah sesi ini akan dibentang, dikongsikan oleh Cik Wan Najmiah binti Wan Muhammad Adnan dan juga saya sendiri. Kami berdua adalah daripada Akademi Pengajian Bahasa UiTM Cawangan Terengganu. Dan mungkin saya boleh maklumkanlah kami berdua ni bukanlah pakar dalam Telegram ni. Tapi sesi ini diadakan sekadar untuk berkongsi serba sedikit tentang Telegram, penggunaan Telegram, terutamanya dalam proses pengajaran secara ODL, dan mungkin ada di kalangan rakan-rakan pensyarah yang mungkin ada input lebih daripada kami berdua, mungkin juga boleh dikongsikan pada sesi ini. Jadi harapan saya semoga sesi ini akan bermanfaat untuk semua dan boleh membantulah kita semua untuk sesi semester yang akan datang, itu minggu depan. Okey, sesi ini akan dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama akan dikongsi oleh Cik Wan Najmiah dan bahagian kedua akan disambung oleh saya sendiri. So saya rasa kita dah boleh mula sekarang kot. So Kak Mia, boleh start? Boleh, insyaAllah. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya nak minta maaf sebabnya saya tak tahu kenapa video saya hari ni macam dia tak nampak rupa. Tapi as long as dapat tengok slides dan boleh dengar, insyaAllah bolehlah kot. Tadi masa test tadi okey lagi videonya. Ni tak nampak muka tapi tak apalah. Okay, so hari ni insyaAllah perkongsian saya dengan Najla adalah berdasarkan how we can maximize the use of Telegram in ODL. Saya pun sebenarnya pengguna Telegram baru yang betul-betul macam fully 100% use Telegram ni baru semester lepas. Semester sebelum tu saya masih menggunakan WhatsApp walaupun tahu feature-feature dalam Telegram tapi macam tak sampai seru lagi nak bertukar kepada Telegram. Jadinya bila semester lepas saya guna, saya rasa macam benda tu sangat menarik dan sangat membantu, especially di kalangan pelajar-pelajar lah. Sebabnya banyak isu yang saya hadapi sem lepas, macam bila ada pelajar yang ada bandwidth yang rendah dan pelajar yang ada di kalangan yang stay di pedalaman lah. Maksudnya ada yang hari tu dapat yang kat Sabah, macam hari tu ada macam yang duduk kat kampung yang memang susah nak dapat connection. So mereka sangat macam bergantung kepada penggunaan Telegram dari segi nak bagi nota, dari segi macam nak submit assignment semua. Sebab ada setengah tu memang bila kita guna Google Meet pun dia orang tak nak join sangat. Bila kita guna Google Classroom pun, kalau macam bila ada file yang terlalu besar, dia orang tak nak buka. Jadinya penggunaan Telegram ni saya rasa sangat membantu, bukan saja sebagai part of the communication process between us and the students, tapi sangat membantu untuk sangat membantulah untuk kita maximizekan the use of Telegram. Jadinya untuk permulaan ni saya untuk sebagai outline, saya akan introduce sikit lah kenapa kena guna Telegram. Apa beza dia dengan WhatsApp, apa features on Telegram yang kita boleh gunakan dalam teaching and learning. What I will cover is the basic features on Telegram dan Najla akan sambung balik dengan features yang lebih advance sikit lah sebab dia lagi advance. Jadinya saya banyak cover untuk yang very basic features yang kita mungkin tahu tapi ada mungkin setengah kita tak mahir sangat. Saya pun macam belajar juga benda baru juga. And then I can show some examples of the Telegram use that I use for my classroom personally yang saya gunalah dalam classroom saya. Okay, pertamanya kenapa kita nak menggunakan Telegram sebenarnya? Sebabnya kalau nak banding, WhatsApp pun
ada feature-feature yang lebih kurang je, macam sepatutnya it's just text messaging system kan. Tapi beza Telegram dengan WhatsApp ni, pertamanya Telegram ni dia sangat simple. Dia macam sama je macam WhatsApp. Boleh tulis, boleh type, tapi ada feature-feature dalam Telegram yang lebih daripada WhatsApp. Contohnya dia sangat macam boleh edit, kita boleh modify text, kita boleh pin message, kita boleh schedule message kita. Dan banyak lagi lah feature lain. Dan selain pada tu, Telegram juga, Telegram messages ni they are heavily encrypted and they can self-destruct. Dia ada macam feature secret message. Saya rasa yang ni Najla pun akan cover nanti. Dan dia Telegram lets you access your chats from multiple devices. Macam yang saya akan tunjuk hari ni. Kita sebenarnya boleh akses melalui phone, tapi hari ini saya pun boleh akses melalui saya punya komputer juga, laptop, dengan feature yang sama macam phone. Beza sikit saja. Jadi kita akan tunjuklah, macam saya tunjuk macam feature yang on iPhone. Najla nanti akan tunjuk feature Telegram on WhatsApp. WhatsApp lah pula. Feature Telegram on Android. So macam both sides boleh tengoklah perbezaan dia. Mungkin sikit je, tapi macam tempat letak susun duduk tu sama je sebenarnya. Dan juga Telegram delivers messages faster than any other applications. And it's very powerful. Dia tak ada limit on the size of your media and chats. Mungkin adalah media untuk submission ni, tapi sebenarnya dia lagi besar daripada WhatsApp. Maksudnya kalau macam kita nak hantar gambar pun, the quality of photos that you post using Telegram is actually better than the quality of photos that we post on WhatsApp group. Dan bila kita nak hantar video pun dekat WhatsApp dia ada limit. Berapa second, berapa minit, kadang-kadang hantar yang seminit pun tak lepas kan. Tapi Telegram ni dia ada no limits on the size of your media and chats, which I found very very helpful when, especially kalau macam kita orang ni macam language lecturers dan kita orang banyak guna macam untuk speaking classes, macam student banyak guna untuk video presentation for example. Jadi macam student dia lagi comfortable post everything on Telegram sebab dia boleh buka immediately daripada phone dia orang di mana-mana juga. Especially macam bila nak tengok apa kawan-kawan present semua. And then Telegram has an open API and source code free for everyone. Next one, it keeps your messages safe from hacker attacks. Ni saya kurang arif lah juga sebab saya bukan orang IT. Jadi saya cuba berkongsi dengan apa yang saya tahu sebagai pensyarah lah. Jadi Telegram groups can hold up to 200,000 members per group, which we are going to see later on. And then it lets you completely customize your messenger. Maksudnya boleh jadi boleh letak personalized custom lah, kita boleh custom nak background ke, nak letak apa ke, nak letak apa emoji, emoticon semua boleh. Okay, so kita akan terus pergi untuk first feature on Telegram Ads for TNL. Biasanya kita akan, kalau macam WhatsApp group kan, kita ada group untuk kita buat on Telegram. Okay, let me show you. Features on Telegram Ads for TNL ni, teaching and learning, kita akan start dengan creating groups and channels first, which can be used for different purposes. So groups dengan channels ni dia adalah beza tau. Dia macam bila selalunya kita guna groups. Kalau macam dalam kita punya pensyarah UiTMT tu kan, itu adalah group di mana ada two-way communication antara pensyarah-pensyarah lah. Maksudnya semua orang boleh post dan semua orang boleh bagi feedback. Itu fokus bila kita create Telegram group. Tapi bila kita create channel, dia ada more to one-way communication, means that the power relies on the admin of the channels. Okay, contohnya, kejap ya. Kalau ada apa-apa soalan masa saya present ni, boleh tanyalah. Okay, contohnya kan, ini adalah Telegram saya. Ini adalah Telegram desktop tapi sama je function dia, dia punya apa interface dia sama dengan yang macam dalam iPhone lah. So I'm using iPhone. So contohnya ini Telegram, grup Telegram saya lah. Okay, kalau kita tengok contohnya pensyarah UiTMT ni, ini adalah contoh grup. Di mana kalau kita tengok semua orang boleh post, Najah boleh post, Kak Laila boleh post, semua orang boleh post dan semua orang boleh bagi feedback. Di mana macam feature ni sama macam dalam WhatsApp juga. Tapi kalau macam contoh Majlis Keselamatan Negara, this is an example of a channel. Di mana diorang post tapi kita boleh baca je. Kita tak boleh nak reply balik.
So ini adalah beza antara channel dengan group. Tapi setiap channel dengan group ni dia ada pro and cons masing-masing di mana kita boleh tengok. Okay, sekarang ni kita akan cuba create, saya akan buat satu group di mana semua orang, macam nanti saya bagi link juga dekat dalam WhatsApp pula dekat dalam chat, so that kita boleh join together and then you can see macam mana kita nak create lah. Okay, how to create a group. Let's create a group first. Okay, kalau dalam Telegram, boleh tengok juga Telegram masing-masing. Dekat atas ni, kalau tengok button ni, ada macam pen kan, macam pen kertas ni. So bila klik kat sini, this is where you can create new group, new secret chat and new channel. Okay, let's create new group first. Contohnya, saya nak add user dulu. Okay, contoh saya add Najlah. Lepas tu saya group, contoh saya buat group A. Okay, so we create a group. Biasanya kita akan, kalau macam new classes, sama ada kita create dulu dan kita bagi link kat student ataupun student yang createkan group kan. Tapi make sure kita jadi admin lah. So okay, so sekarang ni kita ada group, dalam ni ada 2 orang. Tapi bila saya nak add contohnya kan, you can add by giving more link lah. Contohnya edit dan kita akan pergi dekat invitation link di mana kita boleh masukkan invitation link, kita copy link kan. Okay. Contoh saya share link dekat screen ya. Sekejap. Lama aku share. Okay. Okay. Apa ni? Invite link, copy, can I paste? Okay. Alright. Contoh kalau macam saya letak dekat chat tu, link untuk Telegram group ni. So siapa-siapa nak masuk boleh join so that kita boleh tengok dalam ni ada apa. Okay. So ini adalah group A. Contohnya kita semua dalam group A ni adalah students dengan lecturers lah. So kita boleh create group A untuk masuk dalam group ni. Okay, so ini adalah cara kita nak create group. Very simple kan? Macam Telegram juga, macam WhatsApp juga kita boleh create group. Okay, bila kita nak create channel, itu create group maksudnya bila kita dah ada group, dia akan keluar dekat group A kat sini kan? Kat sini. So kita boleh nampak siapa yang join hari ni, semua yang ada dah join, masuk semua kan. So macam bila kita nak share dengan student, kita boleh share lah link yang macam saya bagi tu. So ini adalah biasanya yang kita buat dengan students dan biasanya sini kita selalunya, saya pun saya lepas sebenarnya saya guna group ni, group macam group A ni lah. Contoh saya punya group macam ni. Ini adalah contoh saya punya group. Sekejap ya, lupa nak tutup WhatsApp. Okay. So contoh saya punya group macam dengan student macam ni. Sebab selepas saya guna group untuk communicate dengan student lah. So macam all the conversation similar. Macam kita buat group biasa. Okay. Now saya jumpa satu lagi function which is untuk create channel. Okay, now let's create another channel. Okay, tadi kita create group. Sekarang ni kita nak create channel. Channel ni, bila kita create channel, kita tekan new channel. Sama juga function dia macam cara nak create channel tu sama macam kita create group lah. Okay, contohnya kita create channel ini, channel B contohnya saya kira. Okay, channel B. Lepas tu boleh buat description and then next. Lepas tu kita boleh pilih sama ada kita nak buat public atau private channel. Okay. Bila public channel maksudnya semua orang boleh search channel kita. Kalau private channel maksudnya itu private lah, orang yang ada link sahaja boleh join. So ini adalah permanent link sama macam join chat tadi. Okay, saya cuba copy to clipboard so that boleh try join the channel as well. Okay, so ini adalah channel B. So sekarang ni saya seorang je lah subscribe. Okay, bila saya paste, okay, ini adalah untuk join channel, link untuk join channel. Okay, so nanti kita akan tengok apa beza bila kita join channel dengan join group. Beza dia macam mana? Okay. Okay. So kalau macam nak join channel pun boleh. So kita ada 2 lah sekarang. Group A dengan channel B. So bila kita join group A, these are all the students in group A. Okay, contohnya kalau kita nak guna channel B, I have to mention that
sama ada kita nak guna group atau channel, itu terpulang kepada keselesaan masing-masing. Saya SEM lepas saya guna group, tapi SEM ni saya rasa buka ni saya nak try guna channel juga. Sebab saya rasa channel ni lebih organised. Sebabnya dari segi kita nak organize belajar kita, soalan kita nak bagi ke, lagi organize lah, which is what I'm going to talk about today. So, bila kita create channel contohnya kan, okay, so kalau macam boleh join channel, okay, ada 10 subscribers. Okay, now, okay, let's look at examples of channels ya. Contohnya, wait. Okay, contoh channel ada 2 tadi saya cakap kan. Contohnya macam channel yang pertama, Majlis Keselamatan Negara. Kalau siapa-siapa yang join channel Majlis Keselamatan Negara tu, biasa dia post je. So kita baca je, kita dapat maklumat je. Kita tak payah nak post balik. Dan selalunya kita ada juga macam, especially kalau macam conferences ke, dia orang sediakan Telegram channel where only the organisers who can post the information. Yang lain tu kita macam hanya boleh terima je. It's just one way communication. So this is an example of a channel yang mana kalau macam kita post, student tak boleh reply langsung. Tapi ada satu jenis lagi channel di mana, okay, saya tunjuk contoh Muslim Volunteer. Okay, ini contoh channel di mana kalau tengok beza dia ada tulis leave a comment. Di mana sebenarnya kita boleh communicate dengan subscribers lain. Maksudnya subscribers lain dia boleh post juga dalam channel ni, tapi dia tak menyemakkan dalam kawasan channel. Saya ni nak cakap Okay, contoh saya bagi. Okay, bila kita post kan, contoh ni kata leave a comment. Okay, saya bagi contoh lah. Kita buat ni dulu. Okay, contohnya dalam channel B. Sekarang ni kalau saya post something dekat channel B, Assalamualaikum. Okay. Semua orang tak boleh reply. Semua orang boleh baca tapi tak boleh reply. Kan? Tapi contohnya kalau macam saya nak includekan discussion dalam channel ni, okay, contohnya saya create bila saya buat macam channel tanpa discussion, ianya akan jadi macam one way communication lah. Tapi untuk create channel dengan discussion, okay, kita kena pergi dekat atas ni, dekat tick 3 ni kan. 3 dot atas ni. Create channel, edit. Okay, kita akan pergi channel B, edit. Lepas tu ada perkataan discussion kat sini. Okay, discussion kat sini. So, bila kita add untuk discussion, kita akan create satu group. Okay, pentingnya discussion ni, saya rasa saya kena explain sikit pasal discussion ni. Discussion ni dia akan, bila kita create adalah kita untuk dapatkan yang ni, leave a comment ni. Supaya orang boleh komen apa yang kita nak tulis. Okay, contoh ya, saya bagi sekali lagi. Channel B. Klik edit. So dalam channel ni macam kita nampak lah ada share link, administrator sekarang saya seorang je. Boleh add admin lain. Subscriber sekarang ada 11 orang. Okay, kalau kita tekan edit kat atas ni, okay, kita boleh edit macam biasalah, macam setting jugalah. Boleh check boleh edit channel B, boleh tengok gambar kat sini. Lepas tu channel type dia kat sini, private ke macam nak tukar jadi public ke. Lepas tu invite link, lepas tu dia ada ni, dia ada few more ni, discussion, add dengan sign message. Sign message ni maksudnya kalau kita ada admin yang berbeza, bila admin tu tulis, kita boleh allocate nama admin tu sekali dekat message. Maksudnya dia tidak menggunakan nama channel B lah. Kalau tak, biasanya kalau macam saya tulis Assalamualaikum, yang orang baca tu, siapa-siapa baca, dia akan nampak penulis tu sebagai channel B. Tapi kalau macam on yang ni, switch on yang ni, maksudnya yang nama admin tu sendiri yang akan keluar dekat channel tu lah. Tapi biasanya kalau macam channel ni seorang je macam menampakkan macam seorang lah kan. Okay, now function discussion ni adalah untuk allow orang untuk leave a comment. Okay, contoh ya. Now discussion, bila saya klik discussion, dia ada group lain yang boleh link. Ni yang saya buat contoh, ini group, contohnya group student. Tapi selalunya cadangannya untuk discussion group ni, kita akan create satu group baru. Okay, contoh ya, saya tunjuk.
create new group. Okay. Ni channel B tadi kan. So okay, contohnya kita buat channel B chat. Channel B chat, create group. Okay. So sekarang ni channel B chat ni adalah dia dah di link kepada channel B tadi. Okay, channel B tadi. Okay. Bila kita buat channel group chat, bila kita go balik, kita pergi balik, dekat discussion ni dia dah tulis channel B chat. Maksudnya dia dah link kepada channel B tadi. Okay, saya tunjuk contoh ya. Sekarang bila saya tarik balik, how are you today? Okay, contohlah kalau dalam kelas kan, kita nak tanya student. Okay, bila kita tulis Assalamualaikum, tak ada link dengan group mana-mana, student tak boleh leave a comment. Tapi bila kita type dan kita link discussion tu dengan certain group, okay, dia akan keluar leave a comment. Dia akan keluar how are you today, leave a comment. Cuba try tekan leave a comment and try to leave a comment in that particular section. Dah ada 1, 2, 3 komen, 4. Okay. 6. Okay. Saya akan type satu lagi soalan ya. So macam kita boleh tengoklah 2, 3 jenis soalan kan. Okay. How are you today? Apa lagi soalan dia? Okay. Okay. What do you have for lunch today? Okay, boleh pergi dekat another column tu yang leave a comment untuk soalan yang kedua. Okay, banyak masuk tu. Okay, bila kita buat macam ni, okay, contohnya bila channel, kalau kita pergi dekat how are you today, contohnya macam kalau ini dalam kelas kan, bila student jawab, dia tak ada spam the whole group. Contohnya kan macam, ingat kalau macam kalau kita buat group, kalau kita kata apa-apa and then student akan reply, thank you madam, thank you madam, thank you madam, sampai 30 orang akan reply. Lepas tu dah message yang sebelum tu semua dah tenggelam dah kat mana nak kena scroll balik ke atas. Nak thank you je 30. Belum lagi macam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 40 orang. So macam benda tu dia akan spamkan message lah dalam kita punya group. Dan kelebihan bila kita create channel macam ni dengan discussion macam ni, dia jadi kemas. Sebabnya bila kita buat macam ni, how are you today, tiba-tiba macam okay 9 comments. Bila kita klik dekat 9 comments ni, dia akan pergi satu macam discussion board di mana semua orang untuk soalan ini sahaja, how are you today? Good teacher, great, fine, happy, fine. Channel ni dia boleh link kepada banyak group sebenarnya. Kita boleh create group atau kita boleh link dengan group yang lain lah. Cuma ada satu kelemahan dia, bila kita link dengan group discussion macam ni, okay, contoh so macam kalau kita tadi kan, how are you today? Untuk soalan ni je, kita boleh terus pergi pada discussion board yang ini. Bila kita pergi balik dekat channel yang sama, kita tekan what do you have for lunch today? What did sorry. Lepas tu, so soalan ni, so macam kita dah groupkan ikut folder soalan ke, ikut folder macam nak tanya pasal attendance ke, pendapat ke, apa-apa je lah macam kita nak tanya pasal student tu. Jadi kita boleh terus groupkan kepada specific question. Jadinya dia tak adalah menyemak, ada 10 orang jawab thank you je, 9 orang jawab Waalaikumsalam, macam yang tenggelam tak tahu kat mana hala kan. Contohlah kan, contoh macam ini group saya yang last semester, okay. Semua dah tenggelam, bila nak cari balik macam semua macam kena scroll balik kat mana ataupun kena search. So benda tu macam ada, bila post video semua post video, lepas tu macam disorganized lah, a little bit disorganized. Jadinya bila kita guna channel, contohnya channel B ni, dia lagi organized dan lagi nampak kemas. Dia macam ada folder. Dia macam buat folder untuk kita, discussion board lah. Saya lebih suka panggil discussion board untuk kita. Tapi okay, tadi kan kita create ada satu group kan. Kita link kepada group channel B chat. Okay, kalau kita tengok channel B chat ni, tadi kita create bila kita buat channel B tadi. Bila kita pergi dekat edit tadi kan, kita nampak kat sini. Okay. Ada discussion ni, kita link dengan channel B chat.
Okay, kita klik kan. Okay, kita link dengan channel B chat. Now, semua message yang 9, 7, kalau ada bawah lagi 14 ke 20 ke semua, dia akan pergi kepada channel B chat ni kat sini. Semua sekali. How are you today? Good teacher, great, fine, happy, fine. The same exact messages will be in channel B chat. Dia macam didump semua komen-komen dalam satu channel ni. Sebab tu macam saya lebih prefer kalau macam kita create kita punya satu group, sebabnya macam kalau macam student dia ada dalam channel B dengan channel B chat, dua-dua ada dalam channel B chat dengan channel B, dia akan jadi overlapping dan akan jadi confused. Sebab tu saya cuma bagi link untuk join channel B, bukan untuk join channel B chat. Sebab kalau saya bagi channel B chat, dia akan overlap. Bila mana nak tulis channel B chat, mana nak tulis channel B. Jadi untuk easy management, class management, kita boleh bagi student untuk join channel B sahaja. Untuk chat ni maksudnya kita punya apa nama, untuk safekeeping kita lah. Untuk safekeeping supaya, sebab semua dia dump dalam ni, macam semua messages semua masuk dalam ni lamsam je, tanpa so disorganized lah, sebab dia macam satu bentuk group lah. Jadi bila buat macam ni, kalau macam dalam tuan-tuan perempuan semua dalam Telegram masing-masing cuma ada channel B, tak ada channel B chat. Saya seorang je dekat channel B chat. Sebab ini adalah macam semua message akan masuk juga channel B chat. Cuma macam dia macam okay, semua masuk pada channel B chat, tapi bila organize dia akan organize dalam channel B. Macam yang ni belakang tabel lah contohnya. So channel B adalah the mainstream punya channel untuk kita share with student. Ya. Channel chat tu dia akan terbentuk bila kita berurusan dengan channel B. Dia macam copy ataupun kita panggil supportive system gitu. Ya. Dia macam supportive system. Semua yang siapa yang macam kalau kita komen, kita tulis apa-apa dekat channel B, semuanya akan masuk dekat channel B chat. Semua sekali. Tapi beza dia dekat channel B, dia macam organize macam ni. Tapi kalau dekat channel B chat, dia macam chat room biasa. Dia macam tak ada distinction, tak ada group discussion board macam channel B tadi. So macam ini kalau macam saya lagi suka macam ini untuk kita punya safekeeping saja. Kita tak share dengan student ataupun create group student. Kalau macam nak menggunakan channel lah. So kalau macam kita channel B ni contohnya kita nak buat group student, okay semua channel B. Dan saya rasa macam kalau macam kita guna mass lecture contohnya, it would make macam it would help a lot kalau macam kita guna channel macam ni, sebabnya bukan saja kita boleh tanya soalan, tapi mungkin kita nak tanya soalan contohnya untuk grup yang berbeza. So kita boleh kata, okay 2A jawab kat sini, 2B jawab kat sini. So dia dah ada discussion board masing-masing dalam satu channel. So taklah macam kita banyak group yang berbeza. Mungkin untuk smaller groups mungkin kita boleh buat group macam biasalah. Tapi kalau macam untuk channel ni, bila nak handle student yang ramai ke, kita boleh buat discussion board. Dia macam bentuk forum kan, macam kita boleh tanya soalan ke apa ke, dan boleh leave discussion board. Okay, 2A, group 2A, okay boleh komen kat sini. Group 2B boleh komen kat sini. C boleh komen kat sini, macam tu. Channel ni boleh guna discussion untuk chat saja ke atau video G-form dan lain juga? Boleh. Channel ni boleh untuk guna discussion, boleh post video macam biasa, boleh record mikrofon macam ni. Alamak. Okay. Silap. Okay, contohlah. Maknanya channel yang tak terusik ni, channel yang totally channel A dan channel B tu memang tak diusik ya? Channel chat channel B boleh berdialog. Boleh gitu. Boleh. Channel chat ni dia boleh berdialog juga kalau kita masukkan members kat dalam channel chat. Sekarang ni saya tak add-kan sesiapa dekat channel chat. Jadi orang lain tak boleh nak communicate dekat channel chat dan hanya boleh communicate dekat channel B sahaja. Walaupun ada tulis dekat channel B. Dia punya status quo-nya kita buat macam ni lah. Maknanya channel B tu untuk kita beri arahan apa semuanya, dan dia akan berurusan dengan channel chat. Gitu boleh. Channel B ni diorang akan berurusan pun dekat channel B semua. Channel B chat ni adalah macam kita punya
macam faham tadi kan. salinan kita. Salinan kita macam dia dump semua information yang ada dalam channel B ni tapi secara disorganized. Macam kalau macam kita buat folder, macam kita buat file lah. Kita campak semua dalam file. Tapi channel B diorganize. File tu mengikut soalan apa yang kita tanya. Macam tu. Student tak akan dapat tengok channel B chat tu, kita seorang je dapat kan? Ya. Kita seorang je tahu So, kewujudan channel B chat. so student boleh nampak channel B je lah kan? So lebih Ah, organized student lah. boleh nampak channel B saja. Ya. Faham. Alright. So nampak organize lah. Student tak nampak B chat ni. Kalau tak, boleh je nak add student tapi macam akan jadi confused lah sebab benda yang sama je dia orang akan nampak dekat channel B chat dengan channel B dan dia akan nampak semua apa semua orang tulis. Sedangkan kalau macam kita join channel B saja, student join channel B saja, dia akan nampak yang ini je lah. Dan kalau dia nak pergi, dia boleh pergi direct kepada discussion board yang how are you today? What do you have for lunch today? Student boleh masuk melalui view discussion. Ya. Macam ni. Mia, Kak Aya tak dengar Ya. yang daripada awal tu. Maknanya channel B chat tu dia memang automatik jadi ke ataupun kalau tak ada dia tak boleh ya? Dia maknanya dia akan jadi macam kita punya dump ke macam mana? Dia keluar Dia macam tak, kita kena create. Okay, saya buat sekali lagi contoh ya. Kalau Okay. kita tak create, kita buat channel B tu saja yang ada untuk dia bagi komen tu aja. Kita Tak kena tak boleh. Kalau macam kita create channel B saja, dia takkan keluar leave a comment. Dia akan jadi one way communication macam MKN punya Telegram. Faham. Okey. Jadi kita kena create macam ada link dengan satu group yang mana kat sini saya create channel B chat lah sebabnya bila ada link dengan group lain baru boleh leave a comment. Tapi tak semestinya orang masuk kat sini lah. Okay, saya ulang sekali lagi dekat channel B bila kita create group, kita pergi yang dekat 3 titik kat atas ni. Alamak, level meeting. Okay, edit, klik ni, klik edit. Dan dia akan keluar channel type, invite links, discussion. Okay. Kalau macam ni, saya unlink contohnya kan. Okay. Bila saya unlink, kalau saya pergi balik dekat discussion tadi, okay. Dekat channel B, chat lah pula. Channel B, semua dah tak ada dah. Semua dah tak boleh leave comment. Sebabnya kita sekarang ni create one way communication saja. Walaupun ada how are you today, semua tak boleh nak leave comment dah. Semua dia dah block semua. Jadi untuk to make sure everybody can leave comment, kita pergi balik, kita kena link channel B ni dengan discussion group. Okay, discussion ni kita boleh add lah. Macam ni, contohnya ada group saya 151 contohnya kan, yang saya lepas punya. Tapi saya tak mau link dengan ni sebabnya nanti macam dua-dua group akan masuk. Jadinya saya create new group. So macam yang saya create new group tu lah, yang saya create private group channel B chat tu lah. Contohnya saya link dengan yang ini, nak link dengan dua-dua group pun boleh. Private group dengan channel B chat boleh. Tapi ni macam macam saya cakap lah, benda ni macam depends sama ada kita selesa nak dapat message yang sama macam kena dump macam tu. Ataupun saya rasa lagi memudahkan macam bila kita bagi link tu untuk channel B sahaja. Dan channel B chat ni untuk kita simpan sebagai macam tempat dumping place for all the messages that were put in channel B. So bila kita link group, dia boleh banyak lagi group link ni. Okay, then go back. Sekarang dah ada keluar balik 9 komen, 10 komen, leave a comment dan setiap komen ni dia akan pergi kepada discussion board yang berbeza. So ini discussion yang ini saja. 10 komen, discussion yang ini saja. Kalau macam ada leave a comment yang lain pun boleh. Dan feature dia sama je macam kita boleh letak video, kita boleh pin, kita boleh edit, kita boleh ni, sama je. Contohnya, okay, contohnya channel B tadi kan. Okay, ni leave. Okay. Contohnya kalau macam nak edit ke, nak video ke macam samalah. Kita boleh record, kita boleh attach, boleh buat poll, kamera, apa semua. Okay, now bila kita ada macam ni, kalau kita tengok kan,
banyak sangat folder, banyak sangat file group dalam ni. Okay, ni adalah satu feature yang saya rasa saya sangat suka mengenai Telegram ni, di mana kita boleh create folder untuk organize kita punya chat. Yang feature ni memang tak ada langsung dekat WhatsApp. So far tak ada lagi lah. Kalau kita tengok ni kan, all chat March 2021 UiTM volunteering, contohlah. Ini adalah saya punya folder. Ada yang saya baru create, ada macam yang betul-betul yang bogus pada. Okay, all chat ni maksudnya semua chat kita dalam ni, semua sekali. Macam kita nak cari pun macam pening kan. Selalunya macam kalau Telegram dia ada all chat je. Kita nak cari, kita kena search. Yang mana satu group ni, group lecturer ke, group student ke, so kita pening. Tapi kalau Telegram ni, kita boleh buat ikut folder yang kita nak. Contohnya ini adalah March 2021 ni adalah folder kelas saya SEM lepas. Jadi bila ada student komen ke apa-apa ke, dia akan keluar message kat sini berapa komen. Ni untuk yang SEM lepas contohnya saya buat dalam satu folder. Ini UiTM contohnya yang saya join. Macam pensyarah ni ada message baru yang tak buka lagi sebab tu dia tulis lah nombor 2. Contohnya grup-grup lain apa semua. Okay, now how to create folder. Okay, contoh ya, kita create folder. Untuk create folder, okay, butang ni dekat setting ni. Okay, bila kita tekan butang setting ni kat bawah, kalau macam dekat phone masing-masing pun boleh try phone masing-masing boleh try juga. Yang mana-mana check folders tu nak try. Okay, bawah ni kita ada dekat setting, dia ada general, notification, privacy, data storage, active session berapa semua. Okay, pergi dekat chat folders. Okay, ini adalah folder yang saya ada sekarang. Okay, kalau untuk create a new folder, contohnya, saya add a custom folder. Okay, kita create folder contohnya ODL untuk next SEM lah. Contohnya kan, March, upcoming SEM is bulan berapa? Oktober. Okay. Oktober 2021 contohnya. Okay, saya nak add group. Okay, group mana tadi saya nak add? Oh, saya nak add group A tadi, group B, ni semua kelas-kelas saya. Contohlah kan, ODL, contohnya ada 5 kelas. Oh, saya pun nak add. Okay, testing semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 group. Okay, done. Okay, done. Lepas tu kita create atas ni. So, ini adalah semua grup ni adalah dalam satu folder under Oktober 2021 contohnya. Okay, bila kita create macam ni, okay, dia nampak dah sini ada Oktober 2021. Jadi bila kita pergi balik dekat kita punya chat, bila kita scroll, dia ada tulis Oktober 2021. Dan berapa komen ada dalam ni. Contohnya group A baru, Madam Ngong baru join contohnya. So kita boleh buat folder. So macam bila buat folder ni taklah kita macam nak cari student, nak cari ni susah. Jadi folder ni bukan saja boleh kita buat untuk kelas, tapi saya rasa saya pernah buat last SEM, buat folder untuk pelajar-pelajar yang macam yang lambat ambil test, nak letak satu group. Yang submit assignment lambat, yang problematic student yang perlukan perhatian, okey, letak satu folder. So senang, kita tak payah nak cari jauh-jauh. Pelajar yang memerlukan lebih kasih sayang tu, kita letak satu folder. Contohnya, macam pelajar yang macam tak ambil test lagi, yang lambat ambil test, yang ada problem issue ke apa benda kan. So kita boleh groupkan kepada student juga. Ini macam kelas lah. Ini macam yang kerja contohnya. Ini macam grup-grup yang kita search yang dekat Telegram boleh join mana-mana tu. Ini macam kalau macam student contohnya, ada 2 student sini yang problem. So kita letak je nama dia orang kat sini. So kita boleh terus monitor dia orang. So macam sangat fleksibel lah folder ni untuk kita organize dari segi assignment ke, kalau macam kita nak suruh dia orang submit assignment, dia orang hantar ke. So itu sangat-sangat membantulah untuk bila kita nak create folder ni. So dia ada all chat dan kita boleh scroll. Dan juga folder ni, ini iPhone. iPhone kalau macam dalam iPhone dia memang ada atas je. Tapi kalau bila saya download untuk WhatsApp untuk Telegram for desktop ni untuk iPhone, untuk MacBook, bila kita tengok chat folders ni, kalau kita scroll ke bawah, saya rasa ni Android ada. Dalam iPhone saya tak sure, saya rasa macam tak ada.
Tapi dia ada text view. Maksudnya kita boleh pilih sama ada nak letak ke atas ataupun nak letak kat tepi. Contohnya tadi kat atas kan. Kalau kita letak kat tepi, dia ada tepi ni. Saya rasa Android ada yang ni. Yang iPhone tak ada yang ni. iPhone ada kat atas je. Tapi boleh letak kat tepi ni. So ada option lah yang ni, text view sama ada kat tepi atau kat atas. Tapi sama je lah function dia. So kita boleh tengok berapa banyak folder kita yang sedang bergerak lah. Yang macam aktif yang mana, yang tak aktif yang mana. Itu cara kita nak create folder. Ada soalan ke? So far? Ke saya cakap laju sangat ke? Mana pula? Mana saya punya slide tadi? Hilang dah. Sekejap ya. Alamak. Alamak, tiba-tiba hang. Sekejap ya. Okay. Okay, tadi saya dekat, okay, kita dah cover untuk create group. Kita dah untuk create channel pun dah tadi. Okay, dalam slide ni nanti saya akan bagi slide ni juga. Ini macam tutorial je sebenarnya. Dalam slide ni macam mana nak create group, macam mana nak create channel, macam mana nak create channel punya discussion, macam dekat discussion board ni. Lepas tu chat folders. Sekarang kita dekat chat folders kan. Okay, how to create chat folders. Ada add custom folder dan folder name and add chats. Okay, next one would be okay, edit, modify, delete. Ini pun saya suka sebabnya especially for language lecturers lah. Saya tak tahu pensyarah lain. Tapi language lecturers we tend to be very particular when we write something to our students, and sometimes it irritates us when we accidentally make some grammar mistakes, for example. So kalau macam dekat WhatsApp tu macam rasa macam alamak kena betulkan, tapi macam you have to delete the whole thing and you have to write back. Tapi kalau dekat Telegram kita boleh edit terus, modify dalam Telegram terus, which I really like lah. And then mana tadi? Ni pula. Lepas tu kita boleh pin message juga macam classroom notice board. So macam edit, modify, delete ni is like for me personally it's an important feature that can provide exact or intended message yang kita nak bagi dalam group. And then for classroom management lah, kalau macam kita salah taklah banyak sangat kita nak delete. Dan delete, bila kita delete message dekat Telegram, dia tak keluar macam kalau macam WhatsApp kan dia nampak kan kita delete message kan, deleted, nampak macam message ni di delete. Tapi kalau kat Telegram ni dia delete, hilang terus. Macam kita tak pernah tulis apa-apa. Macam tu. So kalau macam untuk pin message pun kita boleh pin dekat untuk highlight important announcement. Pin message ni dia boleh letak satu je pin message sekali lah. Dan biasanya saya letak awal semester. Contohnya kita nak letak terus bagi link Google Meet. Okay, setiap minggu Google Meet yang sama je kita guna. So kita boleh pin siap-siap dalam group so that bila student nak guna, dia akan guna yang link yang sama tanpa kita bagi tahu okay, link ni kita akan guna link ni untuk minggu ni, link ni untuk minggu ni, pada link yang sama je. Okay, contohnya okay. Banyak sangat ni keluar. Okay, contohnya sekejap saya lagi. Okay, macam mana kita nak create apa tadi? Allahu Akbar, tiba-tiba blank. Macam mana kita nak edit? Okay, kita nak guna channel boleh, kita nak guna group pun boleh. Okay, contoh ya, saya guna group A tadi kan, kita tak explore lagi group ya. Okay, kita nak type something. Contohnya Betty bought Betty bought some butter, but the butter that Betty bought was bitter. Okay, contohnya kita type, alamak salah spelling, salah eja, salah maklumat, salah apa lagi, salah tarikh, salah masa, contohlah kan. So in this case salah spelling. So kalau kita nak edit spelling kita balik, okay, kita cuma pergi klik dekat yang kita dah post tadi tu. Okay, kita klik
Okay. Ini saya klik dekat WhatsApp lah. WhatsApp pula. Selalu sebut WhatsApp. Ni saya klik dekat komputer lah, tapi sama je function dia. Boleh klik dekat dekat message yang kita dah tulis dan dia akan ada komen sama ada kita nak reply to the message, copy, edit, pin, forward, delete. Okay, contoh kalau saya edit bila saya edit, kita boleh edit terus kat sini. Okay, Betty bought some butter but the butter, oh salah spelling butter. So we edit back that. Okay, Betty with capital B, bought was bitter with full stop. Okay, then kita klik OK. Automatically dia akan tulis yang cantik semua. With the word edited, maksudnya kita dah ada tunjuk lah kita edit this sentence. So this is how you edit. Okay. Untuk delete, okay, saya tunjuk contoh bila kita delete, dia akan hilang terus Dia tak ada tulis macam this message has been deleted macam WhatsApp punya, tak ada. So boleh delete terus hilang. Tak ada kesan. Tidak boleh dikesan langsung untuk message yang di delete di Telegram. Contohnya macam tu lah. Undo dah. Dia tak boleh kembali undo dah. Dia tak boleh undo kecuali kita paste balik. Contohlah dia tak boleh kembali undo. Dia delete terus. Kalau edit terus. Okay, contoh saya write sekali lagi Betty bought some butter. Okay, contoh saya type. Lepas tu kita nak pin contohnya kan. Okay, saya nak bagi link juga. Contohnya awal-awal masuk kelas, contohnya kita masuk kelas, okay, saya nak link bukan link, saya nak bagi link terus untuk Google Meet, saya nak bagi terus link kepada Google Classroom, link Google Meet, semua link, all the information nak pin macam class notice board kan. So kita boleh type apa semua, okay, Google Meet contohlah, okay, and then I'll give them the link, paste. Okay. So contohnya bila tulis maklumat dan kita nak pin dalam kelas ni, contohnya ini group, dalam channel pun boleh buat sama je function dia, group dengan channel. Kita nak pin ke, kita nak delete ke, nak edit ke, function dia sama je. So Google Meet, okay, join chat apa semua, okay, kita nak post, okay, kita post contohlah. Lepas tu sama juga kita press lama sikit kat sini, pause tekan sini, okay, kita boleh pin. Okay, contoh bila saya pin, okay, dia akan keluar kat atas ni pin message. Pin message ni, okay, jadi bila student dalam group ni atau channel, sama ada group atau channel lah, sama boleh buat ya. So, bila kita klik dekat bahagian atas ni, dia akan pergi kepada message tu, kat mana message yang kita tulis, dan student tu boleh terus tekan pada Google Meet tu. Contohlah link yang kita bagi ke, ataupun link group ke, nak bagi link banyak-banyak ke, boleh. Tapi ni cuma pinnya hanya boleh buat satu message saja. Kita tak boleh nak pin banyak message. Jadi macam ini sangat memudahkan kalau macam kita letak, okay, awal semester, okay, ini link Google Classroom, ini link Google Meet. Jadi macam student yang masuk lambat pun, dia still boleh link dekat pin message tu lah. Maknanya dia boleh klik dekat pin message tu. Untuk setiap minggu, tak payah nak fikir-fikir, nak scroll up, scroll down ke, untuk cari message yang penting. Macam link kepada kelas, link kepada Google Classroom. Contohlah. So itu penggunaan pin message. Pin message, edit, nak delete, satu lagi, schedule message. Okay, contoh kalau kita nak schedule kan. Okay, I will see you on Sunday contohnya. Okay, I will see you on Sunday, berapa hari bulan? 30th November contohlah ya. Okay. Tapi kita baca schedule, kadang-kadang kan kita macam, kalau macam saya lah, saya suka bagi macam weekly task every time before class, akan post sebelum pukul 8 contohnya, 7:30 dah masuk. Okay, these are the tasks that you are going to, what we are going to do this week, okay, what we are going to do today, okay, dalam Google Meet apa kita akan discuss, what you are required to do before the class, during the class, after the class, all the lecture that kita nak bagilah, contohnya the guideline, or the outline of that particular class contohnya kan. Tapi kalau macam WhatsApp, kita akan type dan kita kena post immediately kan. Dia tak ada macam kita boleh schedule kita punya tu ikut timing. Tapi yang saya suka Telegram ni, kalau kita nak schedule 2 hari sebelum ke, kita dah buat semua kita ikut timing je. So bila time datang tu, masa dia terus
dia automatically posted in the group. So kita tak payah nak fikir dah, kadang-kadang kita terlupa nak apa macam group banyak sangat kan. So contohnya, okay, bila I will see you on Sunday, contohnya kan 30th November 2021. Okay, dekat link arrow ni, saya rasa kalau dalam phone, dia ada, dia tak tulis arrow kot, dia tulis, dia ada macam anak panah kat atas. Contohlah, so bila tekan sini, lama sikit tekan dia akan keluar send without sound and schedule message. Saya tak hantar send without sound sebabnya semacam biar berbunyi, biar student dengar. So bila kita boleh schedule dia, kita tekan, dia akan pop up bila kita nak buat, bila kita nak schedule kita punya message. Okay, hari ni ke pukul berapa? Contohnya, okay, saya nak schedule sekarang ni 3.25. Saya nak schedule 3.27. Okay, send today at 3.27. Okay. So schedule for today at 3.27. Okay, bila kita tengok kat sini, dia ada nampak tanda masa kat sini. Ini maksudnya kita ada message yang kita sedang schedule. Dan kalau macam kita nak edit balik pun boleh je. Macam pergi balik dekat schedule message ni, edit. Okay, 30th November 2021. Oh, bukan 30th rupanya. 29. Okay, contohnya. So, by 3.27 today, dia akan keluar. Sekarang ni tak keluar lagi. Tapi pukul 3.27 nanti dia akan keluar kat sini. Sebab kita dah schedule dia at exact time. Which I found it very helpful lah. Especially kalau macam kelas kan kita lupa. Kita nak schedule banyak-banyak sekali. Sekali keluar semua. So kita tak payah nak fikir banyak kali. Bila kita nak pin message. Kita nak schedule kita punya message. Okay. Contoh dia. Dah keluar dah. I will see you on Sunday 29 November 2021. Posted at 3.27. Sebab kita dah schedule awal lagi. Itu macam mana kita nak schedule kita punya message, which is very good lah. Kalau macam untuk kelas kan, sekali kita buat je, semua sekali hantar. So macam tak payah pening-pening. Kalau macam WhatsApp kan, kita hantar satu kelas, okay, copy, forward banyak kali kan. So kalau macam Telegram tak payah forward, kita buat je sekali harung, submit sekali harung, macam tu. So that is for edit, modify and pin messages. Okay, ni kita schedule message. Lepas tu macam student pun tak ada excuse lah tak baca message sebab kita boleh send tu. Sebenarnya kita boleh ada juga option untuk send tu, maksudnya once student online dia akan baca. Dia tak ada excuse untuk kata, oh saya tak baca sebab kita ada bukti student tu baca. Contohnya lah. Dan schedule message ni sangat ni juga, especially kalau macam kita nak buat test kan. Kita schedule, okay pukul berapa start test. Okay, kita bagi link. So automatically dah keluar masa exact time untuk test tu lah. Okay, contoh lagi. Satu lagi yang last kali schedule message. Last kali voice video assignment submission. Okay, ini kita boleh create voice and video communication, especially on immediate feedbacks and responses from students lah. And I found this very helpful personally as a language lecturer because you can get immediate feedback. If I ask, for example, students to reply on certain task, speaking task for example, sebab online ni salah satu masalah besar adalah untuk mengajar speaking sebenarnya. Sebabnya bukan especially when not all your students are able to join Google Meet. So macam through Telegram ni is actually very helpful because it's very quick and it's very easy for the students just to record their voice and provide immediate feedbacks and responses. And then kita boleh continuous play for the voice or video recording tu. Dan bila assignment submission pun, I found it very helpful because dia tak ada limit on media size. Selalunya macam saya guna Google Meet, saya guna Google Classroom. Jadinya bila guna Google Classroom, kita bagi link untuk folder untuk student submit. Kadang-kadang ada setengah student tu dia cakap tak boleh submit juga sebabnya internet dia sangat slow, nak upload ke folder dalam Google Drive pun susah. Jadi another option is to submit through Telegram. Sebab Telegram memang diterima dan sangat cepat dan sangat membantu especially student yang ada bandwidth rendah ataupun yang berada di pedalaman lah. Lepas tu macam saya cakap tadi, dia quality video and longer length for posting videos.
Okay, I will show you an example. Ini yang saya guna untuk kelas saya last semester. Okay, sini ini Okay, ini contoh video student. This is introduction video sebenarnya. Okay, so you can see short videos and they can just simply post the videos in the classroom lah, macam dalam group ni, tanpa ambil banyak downloading punya ni lah time. So ni contoh video contoh saya pun tak ingat contoh lah. Okay. Dan untuk contoh macam ni kan dia macam disorganized sikit lah kan, sebabnya kita guna group saja tanpa guna channel. So saya rasa macam Sam ni saya nak guna channel lah. Okay, salah satu idea macam untuk guna ini, saya cakap ni sebagai English lecturer lah, language lecturer, tapi saya rasa kalau macam untuk subjek lain pun, kalau macam contohnya bila kita perlukan students untuk communicate, untuk bagi point of view ke, untuk dengar suara diorang, saya rasa sangat membantu juga. Contohnya macam ini, saya punya kelas last semester for ELC 151. One of the things that I do for my students is that every week I will ask them to do some pronunciation practice. So macam contohnya kan, okay, Assalamualaikum, we'll be meeting from Google Meet ini. Okay, so you have to practice this tongue twister, record and post your version in our Telegram group before 2:30. Before the class starts, you have to post this. Okay, contoh lah ya. And then I give them an example. Then they will post their answers. For example, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? then the continuous tau. So we can, as a lecturer, kita boleh dengar continuously every students punya opinion ke, apa students bercakap ke, which is very good lah, and then we can pause if we want lah. So this, for me personally, it helps a lot when and then students sangat enjoy benda ni, sebab dia kata it increase their confidence sebab orang tak nampak muka dia tapi dia boleh cakap dalam group, and they can contribute to classroom punya participation, which is very difficult lah when it comes to ODL. So we are trying to do as much as we can lah to contribute to how we communicate with students lah. So this is how I do with my my class lah. So this is one way of using voice message. Dan juga macam kalau kita nak bagi feedback, contohnya discussion kan, tak larat nak type ke apa ke, we can always record. Ini samalah macam function dia dengan WhatsApp juga. So macam mana nak buat tu? So macam ni dia ada what do you call this? Microphone punya mana tadi? Okay, contohnya microphone punya ni. So we just press this one, lama, dia boleh cakap lah. Bila kita cakap, dia boleh record. Kalau macam kita nak pause, kita just swipe up. Swipe up sebenarnya dia boleh pause. Ni dekat ni tak boleh lagi lah. Tapi kalau dekat phone, kita swipe up, kita boleh pause dan kita boleh dengar balik sebelum kita post kita punya video video ataupun voice. Ataupun kalau macam bila student nak kena buat kan, dia nak record dulu awal, lepas tu nak attach, pun boleh buat macam tu. Pergi dekat attachment, sama ada nak attach foto atau video, nak record terus melalui kamera kat sini pun boleh, nak buat poll file pun boleh juga. Macam itulah. So itu antara yang very basic lah untuk Telegram usage in terms of macam mana kita nak create group, macam mana kita nak create channel. Yang saya tunjuk contoh ni dekat group tadi kan. Tapi sama je kalau macam kita nak buat dekat channel pun sama. Kalau macam saya rasa kalau macam yang recording ke, video ke, I think it would help a lot if we do it in channel sebab dah boleh organize. Okay, ini adalah task yang pertama, so semua post dekat sini. So maybe kalau macam student nak revise balik pun dia boleh revise ikut group yang dekat komen macam ni. So untuk next step, Najla akan sambung lepas ni. Saya rasa itu saya punya sampai sini je kot. Dekat sampai create voice video assignment submission. Lepas ni Najla akan sambung. Dia akan bagi yang lagi detail lah macam iCloud usage, macam mana nak buat secret message, macam mana kita nak guna secret message dalam group.
dengan students kat di mana kita boleh guna. So I think Najla akan sambunglah bab yang tu. So ada apa-apa soalan ke sebelum saya pass kat Najla? Maknanya secara asasnya kita grup ni kita bagi pairs lah, dua lah, satu grup dan satu channel gitu. Kalau kita nak guna group saja pun boleh je sebenarnya. Depends pada macam mana kita nak organize kita punya classroom. Kalau macam kita nak buat yang organize tadi lah, yang macam channel B tadi tu. yang kalau nak channel B tadi boleh je. Kalau macam kita create channel B, lepas tu tapi kena ada ni lah satu group lain yang attach dengan channel B. Prosedur channel invite student tu memang kita gunakan link talian tu ke? Kita gunakan link untuk channel B. Bila kita create channel B, kita invite students untuk link dekat channel B saja. Kita tak payah invite student dekat channel B chat tadi. Sebab channel B chat tu macam kita punya simpanan saja, macam saving kita lah, macam kita punya hard drive lah. Macam kita punya copy, kita punya hard drive je untuk kita simpan je kat situ. So untuk group student kita boleh macam create channel B je lah. So student akan masuk channel B tapi dia tidak akan ada channel B chat. Dia cuma ada channel B je. Kita je ada yang channel B chat. Yang channel B chat tu kita nak create, kita create daripada channel B ke? Okay, contohnya, kita pergi channel B, mula-mula kita akan create channel B. Lepas tu, kita pergi dekat edit ni. Edit pula. Kita pergi dekat nama dia, channel B. Lepas tu kita pergi klik edit. Okay. Lepas tu kita pergi dekat discussion. Bila kita pergi dekat discussion, sekarang ni saya ada link dah kan. So kalau macam saya contohnya tak ada lagi lah. Contohnya lah. Kosong lagi. Okay, ni channel baru saya buat. Lepas tu tak ada link lagi. So saya nak create satu group discussion baru. Macam chat tadi lah. So saya akan create new group. Okay, channel B chat contohnya. Channel B chat. Ataupun channel B, apa lagi? Nama, apa-apa nama pun boleh reka lah kan. Nama channel B, dump contohnya. Contohlah. Okay, create. Okay, so sekarang ni yang saya link sekarang adalah channel B dump. Okay. Jadinya bila saya komen apa-apa dekat channel B dump tu macam saya seorang je ada dalam tu. So bila saya komen, okay, please comment here. Okay, leave a comment here. So bila komen kat sini, cuba leave a comment here again. Okay, contoh komen hi. Contoh kan. So sekarang ni dia akan masuk dekat mana channel B dump. So dia tak masuk dah dekat channel B chat tadi. Dia akan masuk dekat channel B dump sebab kita link sekarang dengan channel B dump, bukan lagi channel B chat. Tapi dia tak kisah pun. So macam saya lagi suka macam channel B dump atau channel B chat, depends kita nak link kat mana tu. Itu sebagai kita punya macam hard drive lah. Kita simpan semua message yang disorganized semua dalam tu. Yang organize punya kita tengok dekat channel B. Macam tu. Okey, lagi soalan. Kan kalau kita mass lecture kan, kan ada banyak group kan? Because kita kumpulkan semua untuk course tu. Jadi katalah ada 2 group ke 3 group. Maknanya bila kita create yang ni, kalau sekali kita chat, semuanya akan dapat baca lah. Yang kita invite tu, group yang kita invite tu. Ya. Okey. Lepas tu kita juga akan ada yang akan ada kelas yang personal untuk group tu sahaja. Jadi macam mana kita buat tu? Macam mana kita create lain ke atau apa? Kalau saya prefer create lain. Sebab saya tak nak campur dengan channel B, takut macam overlap. Pengurusan tu macam terlalu banyak, macam semua macam message semua orang yang tulis semua akan masuk tempat yang sama kan. So macam akan jadi confusing. So lepas Ustaz pisahkan. Ya Ustaz? Saya lepas Ustaz pisahkan. Pisahkan. Lecture satu grup dia boleh masuk 80 100 di situ. Kemudian untuk tutorial tu kita buat separated lah. Separated group yang smaller groups ya. Senang manage mereka. Sebab kalau macam APB, kita orang ada mass lecture, kita orang tak ada tutorial, kita orang ada mass lecture dengan apa nama yang bukan mass kan. So saya rasa mungkin mass lecture boleh guna channel, kalau yang bukan mass tu boleh create smaller groups, kalau prefer macam tu lah.
But again macam kita up to us jugalah kalau macam kita prefer yang mana, macam mana yang selesa, macam tu. Okey, tak adalah sebab ingatkan tadi kan kita ada create group-group tu, kita kod lah, kita boleh klik di situ saja untuk discuss group yang kita add tu di dalam channel tu. Katakan dalam channel B tu ada group hotel katakan. So apa tu ada juga group engineering. So mungkin ke kita boleh dalam channel B tu kita hanya fokus untuk group hotel saja because kelas dengan dia. Boleh lah macam tu kan? Ke boleh? Boleh je Kak Noh. Kalau macam nak group, nak buat channel ni untuk group hotel saja, channel A untuk group hotel, channel B untuk group engineering contohnya. Boleh je. Dia tengok pada kita kita rasa mana lagi selesa pada kita. Okay. Nak combine pun boleh, tak mau combine pun tak apa je, okey je. Selamatnya biasanya kita urus melalui fakulti dia lah. Dan kadang-kadang student ni dia kira kalau kita dah channel cantik pun dia sesat merata pergi. Betul tu. Lagi senang mungkin manage dari segi, saya rasa macam group tu pun penting juga sebab kita nak monitor kehadiran pelajar, siapa yang ada, siapa yang hilang. Sebab bila channel ni bila besar sangat, kita pun susah nak monitor semua sekali kan. Cuma channel ni itulah macam ada pro and cons. Bila channel ni dia senang in terms of management, untuk class management, bagi soalan, bagi apa macam itulah. Tapi dari segi macam personalize nak cari student ke, saya rasa group masih penting jugalah. Okay. Tanya kalau ada yang yang live streaming ni, sekiranya kita contohnya kita ambil daripada Canva punya ni, kita record, kita just link situ, dia boleh dengar. Boleh rasanya. Saya rasa kejap lagi Najla akan Saya ter-advance. Okey, tak apa. Okey. Saya rasa saya pass kat Najla dulu kot. Lepas tu nanti kalau ada apa-apa Q&A lagi, kita boleh continue lagi lah. Najla ready, Najla? Okey, terima kasih Kak Mia. So nampaknya ramai yang berminat dengan kita punya sesi iaitu Telegram in ODL. Dan insyaAllah saya akan sambung. Pertama-tamanya saya minta maaf sebab mungkin ada setempat tu saya akan speed up a little bit sebab macam saya tahu tak cukup masa sebenarnya nak cover semua. Okey, untuk slot saya akan cover untuk 9 elemen ini. Okey, tapi saya nak minta maaf sebab saya terpaksa gunakan mode ni. Saya tak boleh guna presentation mode sebab saya akan keep on switching the screen between my phone and my PowerPoint. Sebab nanti kalau saya buat macam presentation mode ni dia akan jadi sedikit masalah lah. Saya kena tekan escape banyak kali dekat my laptop. Dia beza sikit tau. Kalau menggunakan Apple punya barang-barang, dia beza sikit dengan bila kita guna Android, dia tak sama. So that's why saya tak boleh nak buat macam Kak Mia buat tadi. Okay, so saya akan speed up mana-mana yang saya boleh speed up. Okay, kita akan start dengan yang ni. First kali kat sini kita ada Telegram as a cloud storage. Okay, apakah itu maksudnya Telegram as a cloud storage? Ni, okay, kalau nampak gambar kat sini kan, ini adalah sebenarnya saya ambil daripada Twitter Telegram. Ini adalah akaun rasmi Telegram di Twitter. Nampak tak Telegram lagi, Twitter lagi, ini akaun rasmi. So basically, Telegram telah mengeluarkan satu penyataan, tak ada limit pun, there is no limit on overall cloud storage on Telegram for chats. So maknanya, kita boleh simpan apa sahaja dekat kita punya Telegram tu. Okey, contohnya kat sini kan macam ayat dia panjang tapi saya just simplify je. Contohnya dalam kelas, kita dah post satu dokumen dekat pelajar. And then pelajar tu dia macam dah download dan tiba-tiba dia rasa memory phone dia penuh. So dia delete dokumen tu. Jadi, bila pelajar tu memerlukan dokumen tu balik, dia tak perlu minta kita reshare ataupun repost. Dia boleh pergi cari balik post asal tu dan re-download everything. So, maknanya benda ni berguna juga untuk kita lah as pensyarah. Kadang tu mungkin pelajar, dia hantar video. Contoh saya guna ni, saya akan gunakan contoh yang lebih dekat dengan saya punya fakulti bahasa. Sama juga macam tadi tu Kak Mia, yang mana saya kebanyakannya saya akan minta pelajar hantar video ataupun voice chat. Dan saya akan download lah. Bila download tu, saya rasa at some point tu macam penuhnya memory phone. Saya pun delete daripada saya punya phone. And then bila saya nak dengar balik, saya download balik semua benda. So sama je, dia tak akan hilang. Dia ada kat situ forever. Kecuali lah
pelajar tu sendiri yang delete ataupun the person yang post everything tu delete, barulah semuanya akan hilang. Okay. And then satu lagi benda yang cloud storage ni, the files or documents are easily accessible. So saya rasa ni sama je kot macam kita punya another another apps iaitu WhatsApp. Maknanya kalau kita upload di desktop, kita masih boleh mendownloadnya di phone ataupun vice versa lah, dia tak kisah di mana kita download, di mana kita upload, tapi semuanya akan berada pada cloud storage dan easily accessible. Okay, so ini cloud storage. Moving on to the next one. Kat sini juga kita boleh sebenarnya nak customize your Telegram. Ini tak penting sangat pun sebenarnya, tapi saya just nak memperkenalkan, bolehlah aku ayat dia. Okay, macam mana kita nak customize our Telegram. Okay, ni adalah contoh yang saya bagi. Kita boleh pergi pada profile, setting and chat setting. Mungkin saya boleh tunjukkan sedikit daripada saya punya phone. Okay, pergi pada, ni adalah kita punya profile. Okay, pergi pada setting. Dan juga dekat sini kita ada chat setting. Sorry tahu dia macam overlap sikit ni dengan saya punya ni. Okay, saya tutup macam ni lah. Allahu Rabbi, banyaknya barang. Sekejap ya, saya cuba tutup dulu mana-mana yang boleh. Okay, alright. Okay, ini adalah tempat untuk kita customizekan kita punya chat setting. Okay, contohnya message text size ni boleh nak besar ataupun kecil. Ikut kesesuaian mata. Alright, and then boleh juga nak tukar chat background, nak macam mana. Di dark, night. Saya most of the time saya akan guna night mode sebab saya tak boleh tengok benda yang terlalu putih. Nanti saya ada masalah silau yang teruk. And then message corners ni pun kita bolehlah nak macam mana kita nak keberadaan message tu. Basically setting untuk kita punya Telegram je. Dan macam mana kita nak list view kita keluar 2 line ke 3 line ke, nanti rakan-rakan pensyarah boleh cuba untuk explore sendirilah ya. Sebab saya tak nak explain semua benda lah. Okay, macam kat sini kita boleh juga nak set auto night mode. Kalau bagi sesiapa yang macam tak suka gelap, nak tengok siang, nak tengok cerah, malam nak tengok gelap, boleh. Dia akan ikut kita punya time zone. And then in-app browser ni maksudnya kalau macam kita nak buka satu link yang diberikan oleh kita punya group members atau mana-mana je, kita just simply click on the link dan dia akan pop up dalam browser yang sama. Dia tak akan pergi pada Chrome, dia tak akan macam tu. Tu maksudnya in-app browser. So bolehlah nak activate ke apa-apa ke, tak kisahlah. Alright, saya pergi pada ni lah. Sebab yang ni saya rasa yang app setting kat sini ni boleh terus explore sendiri lepas ni. Okay, satu benda yang saya suka kat sini adalah raise to speak. Sebenarnya saya pun baru sahaja discover pasal ini, raise to speak. Apa maksud raise to speak ni? Kita tengok kat sini. Helps you to send easily voice messages. Sorry, minta maaf ada kesilapan sikit kat sini. Maksudnya nanti rakan-rakan pensyarah boleh cuba untuk hantar voice message dengan simply ambil je phone ni, letak kat tepi telinga, dia akan automatically send voice message. Tak perlulah kita nak tekan banyak kali. Tapi saya tak boleh demo kat sini sebab phone saya bersambung dengan laptop. So dia tak berapa nak jadi sangat. And then kita boleh jugalah pilih stickers and mask yang kita nak guna. Kita tick lah kepada in-app. Kepada raise to speak tu. Ya betul. Kalau kita nak buat benda macam tu, kita kena activatekan dia kat sini. Sorry, saya tak share screen kat sini. Okay, ini. Kita cakap tu memang boleh dia automatic dia rakam. Dia akan hantar voice message. Maknanya dia saya rasa dia detect by motion kot. Macam tu lah. Alright. And then kalau kita nak kat bawah sekali ada stickers and mask. Kita boleh tengoklah stickers apa yang kita dah download. Ni contoh stiker yang saya download. Dan mask ni sebenarnya macam topeng-topeng. Saya jarang guna yang ni. Saya tak tahu. Tapi basically kita boleh customizekan lah semua benda ni. Okay. So yang ni adalah basic je. Okay, now saya nak masuk pada satu part yang saya rasa menarik. Tadi Kak Miah ada bercerita sedikit sebanyak berkenaan dengan secret chat. Kenapa perlu ada secret chat in Telegram? Okay, kalau saya rasa dalam ODL, dalam education, mungkin kita ada masalah. Saya rasa ramai je pensyarah yang ada masalah yang sama. Contohnya, pelajar ni dia tak boleh nak ambil test bersama-sama rakan dia yang lain, terpaksa ambil awal. Jadi saya rasa inilah gunanya secret chat in Telegram. Kenapa dia secret? Nampak tak kat sini? Saya dah macam highlight. Provides more secrecy and then nobody else can decipher them. Yang ni nombor 3 saya paling suka. Messages cannot be forwarded from secret chat.
And when you delete messages on your side, the apps on the other side will be ordered to delete them as well. So maknanya memang secret, betul-betul secret lah. Alright. And then kat sini dia ada juga set amount of timer. Sorry, sepatutnya saya buat kat sini. Self destruct. Kita boleh set a timer dekat kita punya message tu bila message ni akan auto destruct. So dia akan terhapus macam tu je, kita tak perlu nak delete one by one. Alright. Saya sebenarnya dah cuba tadi untuk tunjukkan secret chat ni. Tapi dia macam agak kelakar lah sebab dia memang betul-betul secret. Okey, contohnya saya menggunakan Kak Mia as saya punya partner. Okey, contohnya kan kita kini sorry banyak sangat benda kat sini. Okey. Ni contohnya Kak Mia. Silap tutup pula. Sekejap ya. Sorry. This is not how to do it. Sorry. Silap saya. Okey. Macam mana kita nak create secret chat adalah kita pergi pada tanda ikon kat bawah ni kalau nampak yang tanda macam pencil tu, pergi sini and then click on secret chat. And then kita boleh pilih siapakah calonnya. So, jomlah saya ambil Kak Mia je lah, senang. Okay. Nampak tak? Skrin dia jadi macam mana sekarang? Dia gelap kan kalau perasan? Kan? Dia tak keluar apa-apa. Sebab bila kita secret chat ni, kita tak boleh nak share the screen. Kalau perasan kat atas ni, dia ada je pukul berapa. And then battery level. Tapi tengah ni betul-betul blank. Tapi kalau saya pergi pada ni, nampak tak? Ada sebenarnya secret chat, tapi saya tak boleh nak tunjuk sebab dia memang betul-betul secret lah basically, macam tu lah. Kita tak boleh nak tunjuk kat mana-mana dan juga kita tak boleh nak share dengan siapa-siapa. Yang ni mungkin rakan-rakan pensyarah boleh explore sendiri, menggunakan kawan-kawan sama sendiri je. And then cuba tekan screenshot, tak boleh juga. Saya dah cuba buat screenshot tapi tak berjaya. Tapi itulah, saya tak boleh nak tunjuk apa yang berlaku kat sini. Contohnya kan, kalau kat sini sekarang saya type, katalah saya type something. Tapi memang rakan-rakan pensyarah takkan nampak. Tapi bila saya pergi pada skrin yang asal, dekat sini nampak tak? Saya dah type hihihi tapi takkan keluar sebab dia memang secret. Hanyalah kita dan penerima sahaja yang dapat. Okay, macam ni Kak Mariam pun dah hantar kat saya. Tapi bila saya buka, there's nothing on the screen. Tapi inilah dia secret chat. Yang mana saya rasa dia agak berguna apabila kita memerlukan, ada keperluan untuk buat test awal ke dekat pelajar. So inilah caranya, tak nak bagi diorang screenshot soalan, download apa-apa sebab dia memang akan auto delete lepas tu. Oh sorry. Oh ada sorry ada call. Okay, ni adalah secret chat dan ini adalah contoh yang saya tunjuk tadi lah. Kita mula pergi pada sini and then click on secret chat. Lepas tu kita pun bolehlah teruskan message apa yang perlu dihantar tu. And satu benda mungkin saya boleh highlight, kalau secret chat ni kita perasan dia ada tanda padlock dan juga dia berwarna berbeza. Nampak tak? Sini Kak Mariam hantar something untuk saya ni. Self timer to 5 seconds. Sekejap je nanti mesti tu akan akan dihapuskan. Okay. Ni adalah fungsi secret chat. Jaga rahsia betul. Ya betul. Sangat menjaga rahsia. Sampai saya pun confused. Sampai tak nak tunjuk apa buat sini. Itulah dia jadi gelap terus skrinnya. Tapi tak apa. Nanti ni boleh rakan-rakan pensyarah boleh cuba bereksperimentasi lah dengan kawan-kawan. Okay, so features yang ketiga, yang ini agak menarik. Okay, create surveys, polls ataupun quizzes. Ini boleh dibuat sama ada dalam group ataupun dalam channel. Okay, contoh nak buat dia. Okay, saya tunjuk contoh dulu. Ini contoh yang saya gunakan dengan pelajar-pelajar saya semester lepas. Mula saya bagi jepur, saya nak tanya diorang ni berapa ramai yang memerlukan extension deadline. So nampaklah ramai yang memerlukan. Tapi bila saya nak tahu siapa yang memerlukan ni, saya tengok. Saya klik je dekat view result ni, dia akan keluar senarai nama yang memerlukan inilah masa ekstra untuk hantar assignment. Okay. So sekarang, macam mana kita nak create surveys atau polls atau quizzes? Okay, sebelum saya tunjuk hands on yang melalui WhatsApp, boleh tak saya nak minta bantuan Kak Mia untuk add saya as one of the admin dalam kita punya channel B dengan group A tadi. Lagi senang untuk saya tunjukkan demo secara terus dengan rakan-rakan pensyarah. Okey, ni adalah contoh dia macam mana kita nak create. Kita pergi pada tanda paperclip and then kita scroll a little bit, kita akan nampak perkataan POLL dan dekat sinilah kita boleh mulakan segalanya. Kita boleh type soalan, kita boleh bagi option untuk jawapan dan juga kat sini kita boleh pilihlah setting sama ada kita nak anonymous voting, tapi saya
prefer untuk buat dia bukan anonymous sebab kita nak mengenal pasti siapa yang ada masalah, siapa yang okey, siapa yang tak okey. And then multiple answers ni especially kalau quizzes lah. Kalau multiple answers ni macam kelakar lah pula kalau kita activate kan. Saya tanya berapa orang yang memerlukan lebih masa untuk hantar. Tiba-tiba dia tanda dua-dua. Jadi saya tak tahu mana satu dia. So multiple answer ni tak perlu lagi. Sorry banyak pula notification. Okay. And then quiz mode ni adalah kalau kita nak buat quiz. Short pop quiz boleh lah. Okay, since Kak Mia pun dah add saya as one of the admin, jadi saya akan tunjuk live demo dekat sini. Saya akan menggunakan group A, macam mana kita nak create quiz ataupun poll. So korang nampak dekat skrin saya kan, kat bawah ni kita ada satu tanda apa nama ni? Paperclip. Okay, paperclip kat bawah ni. So klik je dekat paperclip. Oh sorry, gambar terpampang di situ. Okay, lepas tu kita gerak je. Gerak. And then kalau saya ambil poll. Okay. Dekat poll question ni, kita boleh type je apa-apa soalan. Contohnya, how are you today? So, saya dekat answer option ni, saya boleh letak je. Happy, hungry. Dua ni je lah sebab saya pun nak ni. Lepas tu yang ni kan, kalau perasan dia ada anonymous voting. So cuba kalau kita activatekan, kita takkan tahu siapa yang membalas kita punya soalan. So kita boleh turn it off and then just kita boleh lepas tu create sahaja. Dan kalau kita pergi pada group A, kita akan nampaklah kat sini. Okay, so far dah ada 1 vote and the rest lah. Okay, so ini adalah cara yang paling senang untuk kita create a poll ataupun kita nak create quiz. Kalau nak create quiz, dia lebih kurang je macam tadi. Saya terus pergi pada sini ya. Type soalan, contohnya lah. Which one do you prefer? So katalah saya ambil, walaupun tak ada kaitan, tapi saya nak buat je lah ala-ala quiz je lah sebab saya pun tak tahu nak letak apa kat sini. Okay, anonymous voting ni remember to turn it off and then letak quiz mode. Okay, bila kita berada dalam option quiz, kita perlu tandakan siap-siap mana satu jawapan dia. Ni jawapan bocor saya dah bagi MACD walaupun bukan soalan quiz pun tapi tak apalah sebab this is just a demo. Okay, semua kena jawab MACD. Kalau rakan-rakan pensyarah jawab KFC, jawapannya salah. So kat sini explanation ni dia akan digunakan apabila kita nak bagi feedback pada jawapan yang salah. So contohnya sebab kat sini try again. Okay, lepas tu saya create. Kalau ni boleh tak? Berapa orang boleh mencuba jawab? Okay. Alright, ni adalah quiz mode. Okay, sementara nak tunggu jawapan yang tu, kita boleh buka tadi yang first tadi kita buat poll kan. So kita boleh just simply tengok kita punya response tadi. Kita pergi pada yang ni. Oh sorry, in order for us to take a look at the response, kita kena jawab juga. So saya jawablah dulu, happy. So barulah kita boleh view result. Kalau tak, kita tak akan dapat tengok result tu apa. So ini boleh tengok dalam result. 56% happy. 44% hungry. So bolehlah kita ni. Alright. And then kalau yang ni which one do you prefer ni, walaupun saya letak tadi MACD jawapan dia kan, saya letak je KFC. Alright, nampak tak dia ada keluar satu pop up kat atas ni. Oh dah habis dah. Tadi ada keluar kat sini. Try again. Maknanya salah. So kat sini pun juga kita boleh tengok jawapan. Alright, so pada saya yang ini boleh digunakan untuk quiz yang orang cakap macam pendek-pendek je, just nak test students punya understanding ataupun kita just nak get engaged to the students. So bolehlah. Kalau yang contoh paling senang macam ni lah, sebab saya biasa kalau dengan pelajar-pelajar ni, kita tahulah certain subjek ni memerlukan lebih banyak masa untuk siapkan assignment, so kita boleh buat macam ni. Biasa kalau kita buat adalah, biasa tak, kalau perasan tak kalau kat WhatsApp kan, kita kan buat macam ni. Contohnya saya siapa yang memerlukan masa tambahan untuk hantar assignment? Ya, tidak. Patut copy, sila copy dan paste. Ya, patut tulis nama. Tidak, tulis nama lain. So ini adalah penjimatan dari segi ruang lah. Dia tak macam spam the whole thing dekat kita punya view tu. Okay, so saya harap yang ni clear. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, yang ni create polls, surveys as well as quizzes.
moving on to number 4, kita ada voice and video call in Telegram. Okay, sebenarnya ini adalah features yang terbarulah dalam kita punya Telegram, yang mana saya rasa voice call ni baru jugalah, tapi tak adalah macam baru sangat. Tapi kita dah boleh start buat voice call dengan Telegram, dan juga kalau nak buat video call, tengok ni again saya menggunakan dekat Mia punya juga. Kita boleh just simply click on the 3 dots given here, and then after that just click je video call. So bolehlah kita buat video call. Yang ni kalau macam one to one between you and your friend. Tapi kalau kita nak buat dalam group, nanti saya akan terangkan dengan lebih detail lagi. Okay, kat sini kan description dia ada tulis, if you want more participants, try starting a video call in one of the groups you created. Remember, the keyword kat sini kan, the groups you created, maksudnya rakan-rakan pensyarah perlulah menjadi admin. Kalau kita hanyalah sekadar participant, kita tak boleh nak mulakan video call tu sendiri. Dia takkan jadi. Okay? And then yang ni just explanation je. They can be used as virtual office spaces. Dia basically macam Microsoft Teams, macam Google Meet. So at some point kan kita at some point macam perlu berjumpa dengan student secara mengejut. Tapi macam minggu tu tak nak buat dah any Google Meet live ke apa, tak nak buat. Dan boleh gunakan ini. Bagi tahu je student je kita nak buat live tapi kita nak guna kita nak guna Telegram. Okay, so ini kita tengok dengan detail lagi kat sini. Okay, ini continuation yang nombor 6 ni adalah continuation daripada voice and video call in Telegram. Inilah yang ditanyakan oleh siapa tadi, saya lupa, Dr. Sufian ke siapa tadi yang tanyakan berkenaan dengan kita nak mengajar screen sharing, apa benda tu. Okey, ini adalah caranya. Pertama, pastikan anda adalah admin. Okey, kat sini saya adalah owner aka admin, saya dan Kak Mia 2 orang dalam grup ni. Lepas tu bila kita pergi pada grup, kita boleh klik pada 3 titik 3 di tepi ni. Okey, kita bolehlah start video call, search members, delete and tapi start video call lah, kenapa nak tengok benda lain. Okay, kita pergi pada start video call, and then this is going to be the next paparan yang akan keluar. Bila kita nak start video call, nampak tak kat sini, kita boleh pilih role kita. Jangan saya besarkan sikit lah sebab yang ni saya rasa agak penting. Okay, kita boleh pilih role kita, is either kita nak muncul sebagai nama saya sendiri, menggunakan akaun peribadi, ataupun menggunakan nama group tu sendiri. And then the next step is just start video chat. So bolehlah terus nak mulakan video chat ni, and then selain daripada kita boleh start terus, kita boleh juga nak schedule. So you have 2 options lah, either number 1 nak start terus ataupun number 2 kita nak schedule dulu. Okay, and then bila kita dah mulakan video chat, ini yang akan jadi. So ini adalah paparan kita apabila kita mulakan video chat. Kita boleh turn on the camera, kita boleh unmute ourselves, ataupun kita just nak leave ni sendiri. Kita just nak leave the Telegram chat. And then dekat sini juga sebenarnya bila kita buat sini ni, kita boleh juga nak share video. Saya tak pasti jadi ke tak, tapi saya akan cuba dengan Telegram group yang dah ada. Semua saya takut akan berlaku konflik lah sebab sekarang ni saya menggunakan Webex, and at the same time kalau saya menggunakan phone, saya takut nanti dia akan jadi konflik. Tapi saya try dulu kita tengok apa yang jadi. Tadi saya try dengan Kak Najmiah, kejap okey, kejap tak okey. Okey, contohnya sekarang ni adalah group A. Cuba dulu. Okey, baik. Kita try dulu. Kenapa tak ada kat sini? Sekejap ya. Saya dah admin. Betul ada admin dah. Okey, tak ada. Bukan di sini. Ya. Tiba-tiba nak menggelabah, tak tutup pasal. Okey. Ni adalah contoh group A tadi. So, saya just boleh simply start video chat. Okey. So, dah keluar paparan ni, saya boleh terus ambil pada start video chat ataupun schedule. Schedule ni rakan-rakan pensyarah boleh explore sendiri lepas ni. Okey, contohlah saya nak buat start video chat. Okey. Bila saya nak start video chat ni, hopefully dia tak double bunyi. Okey. Bila saya nak start dengan video chat ni, okey, sekarang ni saya rasa Cik Azwani takkan dengar apa-apa sebab saya sekarang berada dalam keadaan muted. saya tak turn on. Sebab nanti saya takut dia double bunyi tau. Okey, bila kita dekat sini, kita boleh number 1, kita boleh invite other members. Kalau kita rasa macam tiba-tiba nak ajak orang lain lah kat sini, so boleh je. Group members yang ni search members to invite. Kita boleh je invite. Ataupun kalau nak turn on, turn off the camera pun boleh. Sorry, ni gambar lampu office.
Okey, kita juga boleh nak share screen kita, full screen. Contohnya, ni dia bagi tahu dululah, everything on your screen including notification will be shared. So katalah saya sajalah nak share saya punya screen phone. Okey, biasalah ni notification dia bagi tahu dulu. So inilah contohnya kan. Ya Allah, sorry. Okey, saya faham. Sebab saya tak boleh, dia akan auto disconnect sebab saya menggunakan dua platform yang sama sekarang. My phone dengan Webex. So dia tak jadi. Tapi basically macam itulah dia punya steps. Okey, harapan saya minta maaf saya nak tunjuk yang ni tapi rakan-rakan pensyarah boleh cuba untuk explore lah. Ya Allah, live. Okey. So live session pun dah habis tadi rasanya. Ni dah habis. Tapi ini adalah satu cara menggunakan phone. Saya boleh juga tunjuk satu cara lagi apabila kita nak menggunakan Telegram. So ni adalah Telegram saya. Kita pergi pada group chat. Okey. Kalau rakan-rakan pensyarah adalah admin, dia tak akan jadi masalah. Boleh terus klik pada ini. Saya tak tahulah nak panggil apa ni. Macam chat punya ni pun ada juga. Okey, just klik kat sini. Dia tanya start a video chat in this group. Kalau nak ni kita boleh terus create ataupun nak schedule. Sama je untuk paparan screen. Okay, the same thing happen. Alright. Kita nak invite members pun boleh. And then kalau kita nak share screen, tadi ada yang bertanya kan. Okay, saya besarkan Tapi saya tak nak mute dengan video sebab saya takut nanti dia mengganggu saya punya ni lagi. Okay, kalau kita nak share screen ataupun nak mengajar, kita boleh pergi pada titik 3 sebelah kiri screen. Masuk sini. And then kita boleh start pula. Kita boleh share screen. Kita boleh edit video chat title. Bolehlah ni nak rename as nama apa kita punya video chat. And then kita juga boleh nak record macam Google Meet, macam Microsoft Teams. Dibolehkan. Ini adalah features yang terbaru. And then kita juga boleh nak share screen. Contohnya saya nak share screen saya lah. Apa yang ada di screen saya sekarang. Saya pun tak tahulah apa. Katalah saya just nak share saya punya phone. Okay, phone duduk sini. Hopefully dia tak konflik lah. Banyak sangat benda. Okay, so ini adalah paparan dalam kita punya video chat menggunakan Telegram. Okay, so saya harap mungkin clear lah kot dengan segala contoh simple je saya bagi sebab dia macam ada limitation lah bila kita menggunakan both devices. Okay, so ini adalah contoh dia. Alright. Kalau saya rasa macam dah tak naklah cakap, nak berhentilah, kita boleh first kali end. Okay, kita boleh terus tekan pada end video chat. So dia akan tanya dia lah, do you want to leave or do you want to end? So kita leave berserta end. So buat je sekaligus. Dah habis. Nampak tak? Dia dah habis lah. So ini adalah salah satu features yang saya rasa agak membantu dalam kita punya proses PNP, terutamanya apabila pelajar ada masalah. Saya tak pasti sebenarnya in terms of bandwidth ni banyak mana yang digunakan. Tapi based on my reading and mini research, yang saya baca kebanyakan cikgu-cikgu sekolah ramai menggunakan ni sebab katanya pelajar boleh masuk sesi video record tu tanpa ada masalah dengan bandwidth. Dia tak sebesar Google Meet ataupun Microsoft Teams. So bolehlah saya rasa somehow membantu pelajar-pelajar kita yang ada masalah dengan internet stability. Okay, ini adalah screen sharing. So far ada soalan tak? Ke semua dah clear? Saya rasa kan the easiest way kalau kita rasa macam nak try, cari dulu gang 2-3 orang, try dulu main-main sama sendiri. That is how you can explore on the screen sharing semua benda tu. Okay, ni masih lagi pada screen sharing. Okay, screen sharing ni tadi saya dah tunjuk. Okay, yang ni saya dah tunjuk tadi, saya dah cover. So saya just buat laju-laju je lah ya. Okay, ini contoh video yang saya record kan. Okay, once bila kita tekan record, mesti, saya terlupa nak highlight. Okay, dalam kita punya Telegram, apabila kita share screen ataupun ada video call, dia akan keluar line biru ni. Nampak? Okay, nak bagi tahulah sebenarnya it is currently in progress. Dan lepas kita tekan nak berhentikan record video tu, mesti macam semua nak cari kat mana dah ni. Dia tak simply appear macam Microsoft Teams tau. Dia tak ada kat situ. So kita kena cari somewhere. Okay, so di manakah letaknya recorded video itu? Okay, dia duduk dekat save messages. So sebenarnya ini adalah auto created. Kita tak perlulah nak sibuk buat satu folder save messages. Tak perlu. Dalam ni ada segala-galanya. Dan ini contoh video yang saya record. Tapi saya tak naklah play. Sekejap boleh. Kalau boleh play, saya cuba tengok dekat saya punya Telegram.
Saved messages. Okay. Ini contoh yang saya record pukul 5.25 pagi tadi. Kesian betul saya. Okay. Inilah contoh yang saya record. Oh, tak, sorry. Tak ada sound. Mungkin tak Hello ada, everyone. ada sound. Okay. Today we are going to take a look into one interesting topic. Okay, saya stop je lah. Tak payahlah nak tengok sampai habis kan. Ni contoh je lah macam mana nak mendapatkan segala recording yang telah kita lakukan. Okay. So harapan saya ni clear. Kita akan proceed yang ketujuh. Okay, sorry sebab saya agak mengejar masa. Okay, yang ni pun adalah sebenarnya satu features yang sangat menarik dalam Telegram. Telegram bots. Ni sebelah sini ni sebenarnya definition of Telegram bots je. Untuk Telegram bots, sebenarnya kita akan berinteraksi dengan bots dengan menghantar mesej, command ataupun inline request. Yang ni saya rasa saya tak perlu go one by one later on saya akan share slideshow ni untuk rakan-rakan pensyarah untuk tengoklah the definition pula, sorry, the explanation given which I would say which are related to Telegram bots. So kat sini apa fungsinya bot ni? Banyak benda kita boleh buat. Kita boleh integrate dengan other service, get customized notification, semua benda ni lah. Alright, so saya tak nak lah buat semua benda kecuali yang last sekali. Telegram bots tak boleh do virtually anything else. Telegram bots boleh do virtually anything else except for dishes. Kelakar juga admin Telegram ni sebenarnya. Okay, so kita terus pergi pada contoh Telegram bots yang saya ada. Satu contoh yang saya gunakan. Alright. Ini adalah contoh Telegram bot yang saya gunakan. Kalau perasan, ni nama dia dictionary bot. So, macam mana kita nak guna dia? First of all, kita kena guna dulu bot ni. Kita kena cari dulu. Okay, saya bagi contoh. Okay, nanti saya tunjuk contoh dengan phone saya. Okay, contohnya saya nak tahu sebutan perkataan ni. ALBEIT. So, saya just type perkataan ni. Lepas tu dia bagilah the phonetic symbol, the definition, the examples and siap bagi pronunciation lagi. So, untuk ODL, ini agak membantulah. One of the bots that I use is this one lah, dictionary bot. And kalau rakan-rakan pensyarah klik pada link ini, okay, sorry, saya biasanya ada masalah sikit kalau dengan ni. Okay, alright, dapat. Link yang saya bagi ini, dia akan bagi list of interesting bots yang kita ada. Gamey, Sporty bot. Bergantunglah pada apa yang kita nak cuba cari dalam Telegram ni. Boleh main game, yang ni link to Spotify. And mungkin saya boleh tunjuk sedikit bots yang saya ada. Tapi kadang tu merepek pun ada juga saya punya bot ni, tapi tak apa. Saya just nak share je lah. Sorry tiba pula ada ni Okay, contohnya kat sini. Okay, nampak saya punya folder dah penuh. Ni contoh bots yang saya guna. All saver bot, stickers, Sci-Hub, bot news, semua dah dictionary. YTA ni YouTube, kita nak download daripada YouTube. Foto to PDF converter, translate, banyaklah. Dan yang paling penting adalah ini. Sebenarnya bot father ni, kalau rakan-rakan pensyarah nak cuba create bot sendiri, bolehlah download bot father. Saya dah try tapi tak cukup ilmu lagi, tak jadi lagi saya punya bot. Saya terpaksa abaikan dululah. Okay, nampak tak? Sebenarnya kan kalau pergi pada website yang saya bagi kat sini, macam mana saya nak kecilkan benda ini ya? Okay. Banyak sangat bots yang berguna. Nampak GIF, Yandex, Translate. So yang ini saya serahkan pada rakan-rakan pensyarah lah untuk cari apa yang kita rasa berkeperluan terutamanya untuk kelas ODL kita pada semester akan datang. Okay. The next one, kita akan proceed dengan nombor 8. This is another interesting features yang ada dalam Telegram. Okay, sebenarnya orang azan, boleh tak saya berhenti kejap? Saya berhenti kejap like for a few minutes until azan habis.
Okay, saya sambung sikit lagi, kita nak habis ni, lagi pun dah nak 4:30 dah. Okay, yang ke-8 saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan export chat history in Telegram. Ini adalah cara untuk kita export chat history. Sepatutnya bulatan ni duduk dekat titik 3 tapi dia dah bergerak sedikit. Okay, cara kita nak export, kita boleh klik pada titik 3 dan pilih export chat history. Okay, and then dekat export chat history ni kita boleh pilih apa yang kita nak export, apa yang kita nak download. Okay, saya tunjuk contoh, okay, menggunakan Telegram bersama dengan pelajar-pelajar saya semester lepas. Okay, contohlah saya ambil satu grup ELC 151. Okay, kalau saya nak export the chat, kalau perasan kan dekat saya punya grup ni, ada video, ada audio, ada macam-macam lah. Dan saya nak simpan semua benda ni, instead of like download satu, dia ambil masa. Jadi inilah fungsi dia punya export tu guna, faham tak? Okay, ni contoh-contoh video kan. Apa yang kita perlu buat adalah pergi pada titik 3 and then export chat history. Okay, dekat sini kita boleh pilih kita nak apa, foto saja ke, video saja pun, ataupun kita adalah orang yang nak semua. Katalah nak semua ni. Tapi bila kita nak buat semua ni, kita tengok juga size limit. Biasanya kalau video besar kan. So, yang ini kita boleh increase ataupun decrease the size limit. Saya tak boleh nak katalah macam okay, kalau nak export semua kena paling besar. Saya tak sangatlah berkemahiran dalam bab tu, tapi kita boleh agak-agak lah. Kalau macam kita tahu dalam grup kita ni kita buat banyak video, banyak voice record and so on, kita boleh increase the size and then just simply click export. Alright, sekarang ni bila kita export menalah ni, saya cuba try sebab saya pun, yang ni saya tak buat lagi, yang semasa saya dah buat. Okay, sorry. I guess it takes time, ambil masa yang lama. So tapi tak apalah nanti bila kita dah ada semua benda ni, alright, saya pergi balik pada yang export tadi tu. Kita boleh terus pergi, okay, saya ambil satu je lah, contoh nak ambil gambar. Apa yang paling sikit dalam kelas saya? Voice message, okay, gambar je lah. Kalau gambar saya cepat sikit habis. Pun banyak, 400 gambar dalam kelas. Okay, tak apalah, kita tunggu je lah for few minutes. Okay, bila kita dah download semua benda, kita boleh pergi pada show my data dan dia akan terus bawa kita pada, kalau nampak kat sini kan dia punya URL, download Telegram desktop, lepas tu dia ada chat export. So dekat sini lah, bila kita klik pada messages ni, dia akan buka dalam bentuk web browser, akan keluarlah segala benda. Alright. Dan kalau kita nak pergi pada di manakah kita tadi? Okey, di sini. Dan kita boleh juga, dia sebenarnya dah pun di-assign berdasarkan group. Fotos, ada foto saja. Oh sorry, ini fotos kan memanglah foto saja. So macam inilah cara dia kita nak mengeksport kita punya chat dengan pelajar, yang mana saya rasa sangat berguna, terutamanya kalau kita ni nak keep a record as our teaching portfolio ke. Apa yang saya buat biasa, saya download semua benda ni, saya export semua chat dan saya upload je dekat materials dekat kita punya e-portfolio, macam tu je. So itulah cara yang paling senang lah, senang buat jimat masa. Satu lagi sebab semua data berkumpul dalam ni. Okay, ni adalah export chat history dan kita akan pergi pada yang terakhir di sini. Mesti orang cakap, dah buat kelas kat Telegram, macam mana kita nak ambil attendance? Okay. Kalau kita nak ambil attendance, ianya boleh dilakukan dengan dua cara. Satu tu kita gunakan yang saya terangkan tadi, poll. So kalau nak gunakan poll ni, kita boleh simply pergi pada, saya tunjuk contoh melalui phone Okey, kita pergi balik kepada group kita tadi. Alright. Di manakah group kita? Okey. Contohnya attendance. Okey, kita ambil ni, lepas tu kita ambil poll, lepas tu kita ambil attendance, letak masa 2.5, 4.5, 4.5, Allahu Rabbi, sekejap ya. Kenapa jadi macam besar sangat ni? Dan kita boleh letak tarikh 5 Oktober 2021. So option yang pertama kita boleh letak yes ataupun no. Dan kalau kita nak ambil attendance menggunakan bot pula, menggunakan poll, ingat untuk turn anonymous voting ni off, turn it off. Tapi jangan ambil lah quiz mode and so on. So kita just boleh tekan create. Jadi untuk pelajar yang tekan yes tu kita tahulah dia dah datang.
Alright, basically siapa yang tak tekan yes tu maknanya dia tak datang lah. Macam tu je lah. That is how it works. Ini adalah cara yang pertama iaitu dengan menggunakan poll. Okey, cara yang kedua kita juga boleh menggunakan bot. Macam mana kita nak gunakan bot ni? Saya tunjuk tak kat sini? Okey. Mula-mula sekali kalau kita nak menggunakan bot, kita kena cari dulu group attendance bot. Ini contoh yang saya buat. Semua dah ada kat sini attendance bot. So, ni sebab saya dah sorry ya Allah, confidentnya saya tak share screen. Sekejap, sorry. Okey. Dekat search tu, kita just search je attendance bot. Lepas tu dia akan bagilah beberapa hasil carian. Kalau macam saya guna yang ni lah sebab saya nak gunakan untuk group. So, saya just klik je untuk group attendance bot. So, dia dah bagi tahu lah kat sini ini akan digunakan untuk mengambil attendance. Macam mana kita nak guna benda ni? Okey, mula-mula sekali ini adalah bot dia. So bot ni jangan delete kita biarkan kat sini. Lepas tu kita pergi pada kita punya group. Saya pergi pada group A. Apa yang kita perlu buat kat sini adalah kita add kita punya member. Bot tu kita add as one of our members. Ada tak kat sini? Hopefully dia keluar. Okey, dia keluar. So saya just klik je ni. Okay, so dia akan jadi part of our group members. Okay, so sekarang ni kita dah ada kan, you added attendance bot. Nampak tak dekat sini kita ada satu macam command lah ni. Kalau kita nak buat command apa-apa, di sinilah segala-galanya. Contohnya saya nak buat, tadi dia cakap start kan. Okay, kalau kita macam tak pastikan apa dia nak cakap, kita pergi balik pada bot tadi. Saya pergi balik yang ini. Oh, dia tak keluar description. Okay, kalau kita nak start attendance, kita just macam ni je, start ataupun end. So, kita pergi balik pada group kita tadi tu. Hopefully it works. Sorry, dia bukan macam tu. Kita klik kat sini, and then dia ada start attendance. So, saya buat start attendance. Okay, boleh tak? Siapa-siapa yang hadir, boleh terus mark your attendance. Ni. Tekan present je, jangan semua start attendance. Yang ni group admin je boleh buat. Okay, klik present. Siapa-siapa yang datang boleh buat kat sini. Klik je present. Okay, contohnya lah, saya pun buat jugalah, saya pun hadir. Okay, so dia dah cakap kat sini, it has been marked. So sekarang ni kita tengah mengambil attendance. Apa yang kita nak buat sekarang? Okay, rakan-rakan pensyarah mungkin boleh terangkan pada pelajar-pelajar later on. Kita just klik ni je, present ataupun kalau present ni maknanya kita dah hadir. Kita tak perlu nak code ke, tak perlu nak mulakan dengan start attendance. Tak perlu buat semua benda ni. Alright, just klik present je. Okay, so sekarang ni saya rasa dah beberapa orang isi kita punya attendance. Apa yang kita nak buat sekarang adalah pergi kepada attendance bot tadi. So dia sebab dia jatuh ke bawah. Okay, kita buka balik group attendance. Sorry. Oh, maaf. Apa ni pula saya buka WhatsApp. Okay, dia macam ni. Dekat group attendance bot ni tadi kan, tadi kita start. Kalau perasan, tadi kita start. Okay, sekarang ni kita cuba end dahulu. Okay, katalah saya klik end attendance bot. Okay, dia dah end. Maknanya sekarang ni semuanya telah direkodkan. Okay. Macam mana kita nak tahu? Kita pergi pada kita punya group attendance bot. Di sini adalah list dia. Dia akan rekodkan attendance yang tadi tu masuk kepada bot yang ini. So, saya try buka. Apa yang ada dalam ni? Dia akan automatically diisi dalam bentuk, bukan diisi lah, diberikan dalam view Excel view. So, ini contohnya lah. Disebabkan saya menggunakan screen dan saya kurang bijak sikit macam mana saya nak expand sini. Itu dia. Dia akan keluar nama sebagaimana nama yang kita gunakan di Telegram. Jadi kalau kita nak menggunakan ini adalah lebih baik kita mencadangkan pelajar-pelajar kita untuk menggunakan nama sebenar pelajar kita untuk attendance ni. User ID ni saya rasa kalau tak silap phone number. Saya pun tak tahu apa benda. Oh sorry, this is Telegram ID. Okay. So kat sini kita boleh just simply collect the data from Excel and then bolehlah nak download, nak save, nak simpan as a record. Okay, this is the last thing yang saya nak terangkan untuk yang saya nak kongsikan, bukan terang, saya nak kongsikan untuk hari ini. Okay, kita pun masa ada berbaki dalam plus minus 4 minit je lagi. Okay, harapan saya semua dah clear ya. Ada tak apa-apa yang nak ditanyakan? Alamak, tiba-tiba saya macam dah lost. Banyak sangat dekat skrin.
Saya stop sharing dulu where is it? Okay. So rasanya semua dah clear. Ada apa-apa persoalan tak yang nak ditanyakan berkenaan dengan Telegram dalam ODL? Saya rasakan kalau untuk lebih dapat pengalaman ni, kita boleh cuba explore lah dengan sendiri macam mana kita nak create group. Apa yang saya dan Kak Mia kongsikan tadi tu adalah benda yang kita dah biasa guna dalam, kami berdua guna dalam kelas. Jadi saya rasa dia agak berguna untuk proses kita punya ODL yang akan datang. Dan saya tak nak cakap Telegram is better than WhatsApp. Tak, masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelebihan. Jadi kalau mana yang kita nak gunakan, ikutlah preference kita yang mana kita rasa lebih well organised. Okay. And satu benda lagi yang saya rasa Kak Mia tak explain tadi berkenaan dengan kalau Telegram ni, at some point kita boleh kalau kita nak share kita punya nama sahaja, nama ID tapi tak nak share phone number. Boleh juga. Itu kot yang dimaksudkan dengan kurang risiko untuk dihack, untuk dapat call yang merepek-repek daripada spam, benda tu, semua benda tu lah. Okay, so saya rasa itu saja perkongsian daripada saya. Boleh share record? Okay, boleh. InsyaAllah Kak Zam, nanti saya akan download recorded ni dan saya akan, untuk segala siri webinar yang dianjurkan oleh EduTech, nanti saya akan download dan saya akan kongsikan di website EduTech. Hari itu ada saya kongsikan di grup Telegram. Nanti saya akan kongsikan lagi apabila semuanya telah siap dimuat naik di YouTube dan saya akan share juga. Oh, terima kasih Kak Aida mengingat saya dah terlupa dah attendance. Kejap ya, saya bagi attendance. Okay, this one. Kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya dan kalau rasa macam nak tanya privately pun boleh. Saya akan cuba bantu yang setakat yang saya boleh. Tapi saya rasa di kalangan rakan-rakan pensyarah pun ramai juga yang pakar-pakar ni berkenaan dengan penggunaan Telegram dalam kita punya teaching and learning process. Okay, so dekat sini ada saya sharekan link untuk kehadiran bagi program kita pada petang ini. Dan sekarang pun dah nampak setengah dah. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan pensyarah yang sudi untuk sertai program pada petang ini dan saya harap ianya akan membantu rakan-rakan pensyarah terutamanya dalam merancang macam mana kita nak deliver our lesson. Sorry, saya campur aduk bahasa Melayu bahasa Inggeris dan macam mana kita nak deliver our lesson next semester. Harapannya ianya memberi manfaat lah untuk semua. Okay, kalau tiada apa persoalan, jangan lupa isi attendance form dan saya nak promote satu lagi. Esok insyaAllah kita akan ada satu lagi siri terakhir untuk webinar ini iaitu saya dah lupa. Puan Aida Mustafa akan berkongsikan berkenaan dengan useful apps that will promote collaborative teaching and learning, terutamanya bagi pensyarah yang menggunakan Microsoft Teams sebagai medium untuk sebagai kita punya LMS Learning Management System platform. Okay, so itu saja daripada saya. Kak Mia, nak cakap apa-apa ke sebelum kita end our session? Rasa tak ada kot, cuma terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar dan yang baik itu daripada Allah, yang tak berapa elok tu daripada kami berdua jugalah. Okay, so saya rasa itu saja. Sekali lagi terima kasih. Kalau untuk esok link, saya akan sharekan link baru dekat grup Telegram pensyarah sebab dia ada masalah sikit bila saya recycle link sebenarnya. Okay, so itu saja daripada kami berdua. Terima kasih semua. Tanya kalau PTFT ada tak dalam Telegram tu? Ada PTFT lecture ke? Oh, saya tak pasti. Yang ni boleh cuba tanyakan pensyarah fakulti sama ada di add ke tak. Biasanya dia akan add, tapi boleh tanyalah minta bantuan Okay, terima kasih semua.